Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Topik hari ini adalah tentang perbezaan antara wasiat dengan perancangan legasi. Kenapa saya pilih topik itu? Sebab ramai orang silap faham. Sebab di luar sana ramai yang orang menjaja wasiat, ramai orang menjaja hibah, ramai orang yang mempromosikan hibah takaful. Jadi ramai yang confuse, apa yang aku kena buat? Dan kemudian bila berjumpa dengan perunding-perunding pusaka pula, mereka menceritakan tentang perancangan legasi. Apa itu? Jadi saya nak terangkan. Sebenarnya di luar sana, mungkin tuan-tuan dan puan-puan mengalami benda yang sama, ada 12 perkara yang selalu dilakukan oleh masyarakat kita. Dan 12 perkara ni kebanyakan adalah perkara yang menyebabkan masalah pusaka. Apakah 12 perkara? Pertama, ini dengar macam-macam, orang cakap tu, cakap ni, tetapi akhirnya tak buat apa-apa. Sebab apa? Malah nak fikir. Tak nak bayar. Akhirnya tak buat apa-apa. Biarkan saja. Itu salah tu. Jangan jadi golongan ni yang tak buat apa-apa. Ada juga yang terfikir, aku kena buat wasiat. Tapi wasiat apa dia buat? Wasiat lisan. Panggil semua waris-waris, cerita, cakap mulut. Itu pun bahaya. Nombor 2 adalah buat wasiat lisan. Bahaya, ya? Nombor 3 apa? Ada orang tu, dia rasa, aku kena nak buat wasiat. Wasiat mulut tak boleh pakai. Dia pun tulis sendiri dengan tidak ada kefahaman yang betul. Sendiri buat. Dan banyak saya lihat, wasiat yang ditulis sendiri, tanpa khidmat nasihat, kadang-kadang ke laut. Tak boleh digunakan. Ataupun menyusahkan waris-waris. Itu pun bahaya juga kalau buat wasiat sendiri-sendiri buat. Keempatnya, ada yang buat wasiat, upah orang buat wasiat, tapi dia sendiri tak faham wasiat itu apa. Sebenarnya wasiat itu, kalau sebenarnya wasiat adalah menyatakan hasrat untuk mewariskan harta kepada bukan waris ataupun untuk tujuan sedekah. Itu wasiat. Tetapi kadang-kadang dia buat wasiat kepada waris. Lepas tu bila meninggal dunia, baru dia waris tahu, dia boleh tentang ataupun ikut wasiat tersebut. Jadi menjadi masalah juga. Okay. Ada juga yang dia tahu benda itu penting, untuk memastikan benda itu rasanya kukuh, dia pun buatlah dengan peguam, bayar peguam beribu-ribu, buat dengan cara keamanan, membuat wasiat. Tapi kebanyakan hasratnya adalah kepada waris. Dan yang bahayanya adalah apabila dia dapat dokumen yang cantik pun, membayar mahal, tetapi apabila meninggal dunia, waris itu tak tahu macam mana nak melaksanakan wasiat. Waris itu tidak mampu untuk melaksanakan wasiat. Dari segi pengetahuan dan juga kemampuan keuangan, sebab nak melaksanakan wasiat perlu juga melalui proses urus pusaka. Proses urus pusaka juga mempunyai kos. Kalau arwah ni tidak meninggalkan duit, kadang-kadang waris pun susah nak keluarkan duit mereka untuk membayar kos berkaitan dengan urus pusaka. Ini ke topik ke-6 lah. Buat wasiat tapi tak siapkan duit. Macam manakah waris nak laksanakan wasiat tersebut kalau duit pun tak disediakan untuk membayar kos yang berkaitan. Yang ketujuhnya, dia buat wasiat tapi tak ada pun menyenaraikan senarai waris-warisnya. Kadang-kadang yang tahu waris dia, sebab apa? Contoh lelaki, dia pernah berkahwin di Kanada, ada 2 anak, cerai, balik Malaysia, duduk Kota Baru, kahwin lagi, ada 2 anak, cerai, datang Kuala Lumpur. Isteri yang ketiga tak tahu pun yang dia ada waris di Kanada, ada waris di Kota Baru. Siapa yang tahu? Dia tahu. Jadi kalau dia meninggal dunia, si isteri yang ketiga tak tahu yang arwah suami ni ada zuriat di Kanada yang merupakan waris, ada waris di Kota Baru. Jadi yang pentingnya kita yang tahu siapa waris kita, senaraikan supaya bila meninggal dunia tidak ada satu orang pun waris kita yang dipinggirkan haknya. Nampak, ya? Jadi tak ada senaraikan waris lengkap. Lagi satu apa? Nombor 8. Tak senaraikan harta yang lengkap. Siapa yang tahu harta diri dia? Dia lah. Jadi kadang-kadang bila meninggal dunia, anak tak tahu berapa banyak tanah yang arwah ayah dia ada. Tak tahu yang ayah dia juga ada hak kepada berapa harta pusaka atuk nenek. Tak tahu berapa banyak akaun bank, berapa banyak polisi insurans dan takaful yang dimiliki. Jadi kita tak tahu. Untuk memastikan semuanya jelas, senaraikan semua harta-harta dengan lengkap. Kesembilannya, tak senaraikan hutang.
Dia ni berhutang. Dia ada kredit kad, dia ada hutang dengan orang ni tapi tak ada senaraikan. Jadi kalau meninggal dunia, tak ada senarai, waris tak tahu, silap-silap hutang itu tidak dibayar. Siapa yang merana? Orang yang memberi hutang tu merana sebab tak dapat kutip hutang, dan juga si mati tadi merana sebab roh ni tergantung. Selain daripada itu juga, perlu juga senaraikan siapa yang berhutang dengan diri kita, supaya kalau kita meninggal dunia, waris bolehlah tuntut hutang itu. Bila orang tu bayar, maka duit yang dibayar itu akan menjadi pusaka dan boleh diagihkan kepada semua waris. Jadi sangat penting untuk juga senaraikan siapa yang berhutang. Yang kesebelahnya, buat wasiat, buat apa, tetapi tak melantik ahli keluarga yang rapat untuk dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan pesanan-pesanan, untuk memulakan proses usaha. Itu dinamakan pelantikan wasi. Dan yang terakhir kali, yang ke-12, ramai tidak faham konsep faraid dan ramai tidak faham proses pusaka. Inilah 12 perkara yang selalu berlaku dalam masyarakat kita. Dan 12 perkara inilah yang menyebabkan masalah-masalah berkaitan dengan pusaka. Apa masalah dia? Contoh, ada 80 bilion harta orang mati masih lagi beku. Tidak dapat dicairkan, tak dapat diagih-agihkan. 80 bilion tuan-tuan dan puan, banyak. Begitu juga ada banyak, malahan hampir 1 juta geran tanah, di dalamnya masih nama orang mati. Begitu juga banyak juga geran-geran tanah yang di dalamnya ada berpuluh-puluh nama. Sebab apa? Setiap kali kematian, waris-waris uruskan, tahu nama, masuk nama. Akhirnya satu geran ada 40 nama, 50 nama, dan akhirnya juga tanah-tanah tadi terbiar. Sebab apa? Jadi masalah untuk dipergunakan tanah tersebut. Masalah tu. Begitu juga banyak kereta yang tersadai sebab yang pemilik kereta tadi, motosikal tadi dah mati. Lepas tu waris tak uruskan. Akhirnya tak dapat perbaharui cukai jalan. Dah tersadai. Jadi bersibuk ataupun jadi kereta hantu. Pun merugikan. Dan banyak juga hutang-hutang arwah ni tidak dibayar. Macam saya cakap tadi, siapa yang merana? Orang yang memberi hutang merana sebab tak dapat kutip. Dan arwah juga merana sebab rohnya tergantung dan terseksa. Dan akhir sekali yang selalu kita lihat dan sangat menyedihkan adalah perdebutan yang berlaku di kalangan waris apabila seorang itu meninggal. Nampak tak? Jadi, itu sebabnya Mai Pusaka menggunakan pendekatan perancangan legasi. Bukan sekadar membuat dokumen wasiat, bukan sekadar membuat dokumen hibah, bukan sekadar mengadakan takaful hibah. Tidak cukup. Perlu lihat keseluruhan apa dinamakan penyediaan perancangan legasi yang lengkap. Okey, apa itu? Penyediaan legasi yang lengkap merangkumi 4 langkah. 4 langkah. Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah membuat analisa. Analisa apa? Pertamanya adalah analisa faraid diri orang yang nak buat tu. Siapakah bakal waris ni? Jadi dia tahu kalau contohnya dia ada anak perempuan, maka kalau meninggal dunia ayah dia tak ada, bakal warisnya ada adik-beradik. Kalau dia masih bujang, bakal warisnya adalah mak ayah dia. Kalau mak ayah tak ada, adik-beradik. Mungkin juga kalau ayah tak ada, mak je ada, isteri ada, anak pun tak ada, adik-beradik tak ada, maka kemungkinan juga sebahagian daripada hartanya adalah milik Baitul Mal. Jadi kita kena tahu. Jadi kita kena buat analisa. Okey. Begitu juga kalau anak angkat orang yang berpoligami, dia buat analisa siapakah bakal waris farid. Baru dia nampak dia impact dari risiko tu. Okey. Begitu juga kena buat analisa apa harta yang ada, apa yang akan ditinggalkan, berapa yang jenis apa harta kekal ataupun harta tanah, apa yang harta alih seperti tunai dan sebagainya. Cukup tidak? Jadi kena buat analisa dan melihat ada tak sebahagian harta ini akan menjadi dana patah, di mana kalau meninggal dunia tak beku. Contohnya, berapa banyak dalam tabung haji, berapa banyak dalam KWSP, berapa banyak dalam takaful hayat. Inilah 3 instrumen yang bila meninggal dunia, dia tidak beku, boleh sampai kepada waris sebelum proses urus pusaka selesai. Jadi itu langkah pertama, iaitu membuat analisa. Kalau orang buat wasiat saja, kadang dia tak buat pun analisa ini. Tapi kalau buat perancangan legasi, buat analisa ini. Sangat penting. Okey. Langkah kedua adalah melihat pada harta yang ada dan membuat strategi harta dan kewangan. Ini penting sebab
Kami mempunyai kepakaran untuk melihat harta ni macam mana boleh diuruskan supaya mendapat hasil, boleh digunakan, selamat. Kalau ada harta tunai, macam mana dibuat supaya memberi manfaat ataupun berkembang. Dan juga cadangan-cadangan untuk perlindungan pada pendapatan, perlindungan daripada musibah kesihatan, daripada kematian dengan menggunakan takaful. Itu juga perlu dilihat. Dan juga tengok di kalangan ahli keluarga siapa yang layak sesuai untuk dilantik sebagai wasi. Okey? Dan bagaimana untuk memastikan apabila meninggal dunia terkejut tiba-tiba dapat COVID-19, lepas tu dalam masa seminggu mati, ada dana pantas yang mencukupi. Itu dalam langkah melihat strategi harta dan keuangan. Kebanyakan orang yang buat wasiat dengan hibah tak melihat pun strategi keuangan untuk harta dan tunai mereka. Ini di Iman Pusaka kita buat strategi harta dan keuangan. Kemudian yang ketiga, ini yang orang buat, membuat dokumentasi. Tetapi itu pun kebanyakan orang hanya buat satu dokumentasi, buat wasiat, ataupun buat satu dokumentasi, buat hibah. Yang lain tak buat. Sebenarnya untuk lengkap kita kena membuat beberapa dokumentasi. Pertama, apa dinamakan dokumentasi melantik ahli keluarga rapat untuk menjadi wasi. Keduanya, kalau nak membuat wasiat kepada bukan waris, kepada anak angkat, mak angkat sebagainya, ataupun untuk membuat wasiat sedekah ataupun wakaf. Itu satu dokumen yang berasingan. Tak melebihi 1/3 daripada keseluruhan nilai harta yang ditinggalkan ketika mati. Itu dinamakan wasiat. Itu yang wasiat sebenarnya, bukannya wasiat pada waris. Kalau nak buat pada waris pula, boleh tulislah senarai waris, tulislah apa harta yang dihasratkan untuk diberi pada waris-waris tersebut. Tetapi mereka faham, orang yang buat dokumen faham, ianya adalah sekadar pesanan. Saya hasratkan rumah ini pergi pada isteri, ini pada anak sulung, anak kedua. Tetapi apabila meninggal dunia, waris-waris ini yang mempunyai hak faraid boleh bermuafakat untuk bersetuju ataupun tidak. Nampak tak? Jadi itu sebenarnya pesanan. Yang itu yang ramai orang buat, tapi beranggapan mereka membuat wasiat. Ada kaedah lain untuk memperkukuhkan hasrat tersebut, iaitu dengan membuat dokumentasi hibah. Jadi Pusaka juga membantu untuk membuat dokumentasi hibah. Tak kisahlah rumah ke, tunai ke, akaun pelaburan ke, boleh dibuat hibah dengan dokumentasi yang betul, dengan cukup syarat dan rukunnya. Okey, itu dinamakan dokumentasi hibah. Tetapi ada kalanya dia mempunyai hasrat untuk memberi harta kepada seseorang, tetapi orang itu tidak mempunyai hak ataupun kemampuan undang-undang untuk menerima harta tersebut. Jadi perlu buat satu lagi dokumen, dinamakan dokumen ikatan amanah, di mana hibah kepada seorang yang cukup syarat, tetapi orang yang menerima itu hanyalah pemegang amanah untuk orang yang sepatutnya menerima. Itu namanya surat ikatan amanah. Dan lagi satu contohnya, dia tidak mempunyai sesiapa yang dipercaya untuk jadi pentadbir, ataupun dia punya struktur harta yang sangat rumit. Maka ketika itu juga boleh membuat pelantikan syarikat amanah supaya mereka menjadi pentadbir, ataupun membuat dokumentasi memindahkan sebagian hartanya kepada syarikat amanah supaya membuat apa dinamakan private trust. Jadi ada banyak dokumentasi yang boleh dibuat dalam dokumen pewarisan. Itu nombor 3. Dan nombor 4-nya, ini juga kesilapan yang selalu orang buat. Habis buat dokumen, itu je. Bila meninggal dunia, waris tergaru-garu kepala, macam mana nak laksanakan. Tapi di Iman Pusaka, kita juga merancang untuk membuat pengurusan dan pentadbiran pusaka. Pertamanya, bila meninggal dunia, waris tadi yang telah dilantik atau wasi telah dilantik tahu tugas pertama adalah memanggil kaunselor pusaka yang mahir, yang pakar, yang tahu bagaimana untuk memberi penerangan pada waris-waris dan mentafsirkan apakah hasrat yang ditinggalkan oleh arwah ni. Okey? Dan khidmat mereka bukan percuma, tetapi orang yang telah membuat perancangan telah menyediakan dana untuk membayar kos tadi. Tak mahal mana pun, tetapi dah siapkan. Kalau nak harapkan waris bayar, kadang-kadang mereka bergaduh. Tolak-menolak, seorang pun tak nak bayar. Okey? Selain daripada khidmat kaunseling pusaka, khidmat pembacaan hasrat wasiat dokumentasi tersebut juga ditambah dengan perkhidmatan untuk membuat
pentadbiran pusaka, isi borang, nak hantar ke mana, pusaka kecil ke mahkamah tinggi, apa borang nak buat, apa dokumentasi nak buat, apa cara nak buat, itu pun termasuk. Begitu juga untuk khidmat runding untuk waris-waris pergi ke perbicaraan, tak kisahlah di jabatan kecil ataupun di mahkamah tinggi, ada orang yang memberi kaunseling bagaimana untuk menghadapi sesi perbicaraan. Jadi itu pun termasuk, ada kosnya. Dan akhirnya proses selesai dan dapatlah 2 surat yang sangat penting yang untuk memastikan proses pusaka telah selesai. Apa itu? Surat kuasa mentadbir dan juga surat perintah pembahagian. Tanpa surat itu, proses pusaka belum selesai. Jadi kebanyakan orang ataupun kes yang saya lihat banyak gagal sebab tidak sampai ke tahap di mana kedua-dua surat ini keluar. Surat kuasa mentadbir dan surat perintah pembahagian. Okey? Nampak tak? Beza, sangat berbeza antara buat dokumen wasiat, buat hibah ataupun ada takaful hibah saja. Berbeza dengan kalau ada perancangan pewasiatan yang lengkap. Di dalam perancangan pewasiatan lengkap termasuk juga hibah takaful untuk dana pantas, termasuk juga membuat hibah, termasuk juga buat wasiat untuk saham akhirat. Nampak tak? Jadi janganlah hanya bersandarkan kepada dokumen wasiat. Janganlah hanya bersandarkan kepada dokumen hibah. Janganlah hanya bersandarkan kepada takaful hibah. Perlu buat dokumen pewarisan yang lengkap ataupun perancangan legasi. Mahal ke? Tak ada. My Pusaka mempunyai pelbagai solusi. Yang paling simple adalah My Ikatan. Berapa harganya? 350. Kalau bayar, itu pun boleh ansuran sampai 5 bulan. 6 bulan maksudnya. RM50 sebulan. Semua orang mampu. Kalau boleh bayar tunai, nak pakai kredit kad, tak payah bayar 350, bayar RM300. Kalau nak buat sekarang masa tempoh PKP, bukan 350, tolak 20%. Berapa kira sendiri. Buat sekarang. Macam mana nak buat? Mudah saja, call kita. Sekarang ni pakai online pun boleh mula untuk buat maikatan. 350, diskaun 20% sekarang. Kalau nak perlu yang lebih lengkap, ada dinamakan My Mirah Kasih, ada dalam tu hibah. Kalau ada lagi lebih nak kukuh sebab nak kasih kepada anak bawah umur, kita ada My Mirah Amanah. Jadi tak susah untuk membuat perancangan legasi. Takkanlah 350 pun tak ada. Kita boleh belanja lagi banyak. Jadi itulah saat saya untuk tuan-tuan dan puan, jadilah golongan yang merancang, mempunyai perancangan legasi yang mantap. Jadi akhir kata, apa yang saya harapkan, 4 perkara. Kalau tuan-tuan mempunyai harta, mempunyai zuriat, mempunyai hasrat, mulalah buat perancangan legasi segera. Pertama. Keduanya, kalau tuan-tuan dan puan mempunyai ahli keluarga yang telah meninggal dunia dan pusaka mereka belum diselesaikan, hubungi kami boleh bantu selesaikan dengan segera, dengan cantik, supaya harta dapat dimanfaatkan, waris tidak mudarat dan arwah cari juga sejahtera di sana. Ketiganya, kalau tuan-tuan rasa nak juga dapat pendapatan lebih, nak juga ilmu lebih, nak juga ada kerjaya tambahan, boleh sertai kami. Kami sangat perlukan lebih ramai perunding-perunding. Walaupun kita ada 1,000 lebih, kita perlu lebih ramai sebab ada lebih 16 juta umat Islam dewasa yang perlu dibantu. Jadi boleh sertai kami untuk menjadi perunding pusaka ataupun kami panggil superheroes. Macam mana? Hubungi kami, boleh jadi. Berapa ringgit nak bayar? RM250 saja. Termasuk kursus, termasuk website, termasuk macam-macam. Dan termasuk juga dokumen My Ikatan yang berharga RM350 tadi diberi percuma kepada semua perunding-perunding My Pusaka. Dan yang keempat, kalau tuan-tuan rasa ingin membantu menyebarkan ilmu ini, pertama, view, like, share. Ataupun nanti bila dah habis PKP, boleh jemput My Pusaka untuk datang memberi ceramah di masjid, di surau, di syarikat dan sebagainya. Kalau PKP dah selesai, insya-Allah bulan puasa ni kita ada jelajah Ramadan. Boleh jemput penceramah-penceramah My Pusaka untuk datang ke kuliah maghrib, ke tazkirah sebelum solat Jumaat, kepada kuliah-kuliah zuhur di pejabat-pejabat, di surau-surau pejabat. Boleh jemput kami akan datang secara percuma. Untuk apa?
untuk menyebarkan ilmu ini supaya lebih ramai faham dan lebih ramai orang membuat sesuatu dan dapat menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan waris-waris mereka. Jadi, tuan-tuan dan puan, itu saja yang saya ingin sampaikan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah besok ada satu lagi topik masa yang sama. Dan sementara itu, kalau tak faham, ulang semula, like, komen dan juga sebarkan. Satu lagi saya lupa. Tuan-tuan yang nak dapatkan lebih mendalam ada dua cara. Satu adalah untuk bertanya. Tanya soalan dalam komen. Ataupun boleh mohon saya nak nota digital. Kita ada sediakan nota digital secara percuma, tapi kena minta lah. Kata saya nak nota digital, insyaAllah pegawai kami akan hantar secara percuma supaya lebih memberi kefahaman kepada tuan-tuan dan puan. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.